Halo bye, hari ini kita bercerita tentang Operasi Astute, iaitu mengusir tentera ABRI ataupun Tentera Nasional Indonesia dari penjajahan di Timor Leste. Pada masa ini, Australia telah mengajak Malaysia berkonflik di Timor Leste kerana Indonesia dan Malaysia sangat berminat dengan resource ataupun hasil bumi minyak dan gas di Timor Leste. Askar Indonesia pada masa ini bingung, mereka dihalau oleh orang Timor Leste dengan teriakan, "Pergi baliklah Endon babi." Dan jika kita tahu pada masa itu banyak rakyat di Timor Leste melaungkan, "Merdeka, merdeka, merdeka, celaka Endon, Endon penjajah, babi, pembunuh, pembunuh, pembunuh." Itulah ungkapan yang askar Indonesia dapat. Semasa operasi PBB ni, Indonesia tiada pilihan, mereka telah dihalau dengan 5,000 askar. Konflik perang Little Endon ini membuatkan Endon terpaksa pulang kerana mereka tidak mahu konflik dengan askar Australia dan Malaysia. Indonesia selama puluhan tahun gagal menguasai Timor Leste kerana ditolak oleh warga tempatan. Indonesia juga telah membunuh dan menyeksa banyak rakyat Timor Leste untuk berkuasa. Indonesia mula melarikan diri kerana takut negara Indonesia dijajah. Inilah pasukan askar Malaysia. Roger and Art, Roger and Art. Kenapa kita menjadi orang tempatan menyokong kita? Pada masa ini, orang Timor Leste telah menganggap askar Malaysia sebagai penyelamat Timor Leste. Askar Indonesia dianggap sebagai pembunuh. Kalau kita lihat, konflik di Timor Leste telah menyebabkan konflik pada masa itu di Aceh memuncak. Orang di Aceh pun melaungkan, "Merdeka, merdeka, merdeka." Walaupun senjata Indonesia banyak, tapi tentera darat mereka sangat lemah. Disebabkan mereka gagal mengawal konflik di Timor Leste, Timor Leste telah merdeka. Kerana bantuan SIA dan sekutu seperti Malaysia, kita telah berjaya membebaskan negara Timor Leste atas dasar peace and power. Timor Leste telah berjaya merdeka. Kapal selam Indonesia pada masa ini mahu menyerang tapi telah dihalang oleh jara Indonesia kerana pada masa ini kapal selam USA telah bersiap sedia jika konflik ini berlaku dengan disokong oleh tentera Malaysia dan juga Australia. Kapal selam Perancis juga berminat dan mereka telah menghantar sebuah kapal sub nuklear. Jika perang, beginilah keadaan Tentera Nasional Indonesia. "Tolong Pak, kita tidak mampu Pak." Pada masa ini, kapal Royal Navy juga telah dihantar dengan kuasa nuklear. Malaysia telah menghantar 2 buah korvet penyerang. Disebabkan keadaan Sabah dan juga Timor Leste dekat, Indonesia menjadi bingung. Mereka semakin benci Malaysia. "Waduh Pak, aku sangat benci Malaysia. Mayuh kita ganyang Malaysia." Perang yang akan berlaku ini tidak akan berlaku kerana Indonesia tahu jika ia menyerang negara seperti Australia dan juga Malaysia, mereka akan mendapat satu balayang yang tidak susah. Armada Indonesia telah berundur pada tahun 1999 dan mereka banyak yang merasa tidak adil kepada Indonesia. Jika perang ini telah jadi, Indonesia akan jadi abu. "Ayo Pak, jangan." Pada masa itu, Exocet ataupun Aspat Special Aero ataupun Tomahawk telah ditempatkan di kapal-kapal Amerika pada kawasan daripada berdekatan dengan Timor Leste. Pada masa itu, Malaysia dan Australia telah berbincang jika mereka diserang, Exocet akan dilepaskan ke keseluruhan armada Indonesia. Bukan sedikit memang banyak pada masa ini. Ada 200 hingga 500 kepala hit peluru pepandu yang akan dilancarkan ke atas kapal perang Indonesia. Konflik ini telah menyebabkan Indonesia semakin marah tetapi mereka tidak berani juga. Pada masa ini, kalau kita lihat, beginilah nasib Indonesia Army. "Waduh Pak, kapal kita musnah lagi Pak." Selain itu, Malaysia juga telah meletakkan Exocet di daratan. Ini untuk pelindungan tentera darat. Kalau kita lihat pada konflik ini, Indonesia mereka telah gagal kerana mereka telah melanggar Operasi Geneva. Mereka telah membunuh rakyat tempatan. Malaysia juga telah menghantar banyak juga kelengkapan tentera untuk membantu Timor Leste untuk berdiri sendiri. Wah, pada masa ini sangat bangga. ATM telah bercakap, wah, inilah peperangan yang dapat kita menangi tanpa menggunakan kekerasan. Kalau kita lihat operasi Malaysia pada masa itu dan Australia, kita telah disokong oleh kapal-kapal selam daripada negara Perancis, USA dan juga Royal Navy. Beginilah keadaan jika kita menyerang Indonesia pada masa itu. So, Indonesia mengambil jalan mudah. Mereka tidak mahu berperang dan mereka menyerah. Selain itu, Malaysia juga telah berjaya menjadi sekawan pemburu serigala. Sekawan pemburu serigala adalah konsep tentera Malaysia. Walaupun militer kita tidak banyak, tapi kita ada kapal penyerang. Inilah pengkalan tentera dan laut ataupun udara Indonesia. Malangnya pengkalan-pengkalan ini tidak beroperasi dan mereka akan mendapat bencana alam ataupun serangan yang dahsyat jika mereka menyerang kawasan Malaysia. Pada masa ini,
unit Malaysia telah meletakkan peluru-peluru pandu dasar ke permukaan untuk menyerang penggalan tentera udara Indonesia. Itulah kehebatan orang zaman dulu ya. Pada masa ini Indonesia dalam keadaan yang lemah. Aceh pun tuntut merdeka selepas melihat Timor Leste telah merdeka. Ini semua dengan kejayaan Malaysia dan CNA termasuk Australia. Itulah gunanya pasukan FDPA. FDPA ni satu pasukan tentera seperti NATO. Dengan berperang dengan Indonesia, Indonesia akan mengalami kekalahan kerana Indonesia mereka akan diblok daripada Selat Cina Selatan dan juga Selat Melaka. Kalau kita lihat jarak serangan tentera Malaysia ke pekalan udara Indonesia bukannya jauh, dalam jarak 100 hingga 300 km. Kalau kita lihat doktrin perang Malaysia, kita banyak bot kecil ataupun korvet. Lihatlah betapa ganasnya tentera Malaysia menguji dan melanggar bot negara musuh. Ini adalah operasi ya. Selain itu, kita mempunyai kapal korvet yang dari kelas terbaik. Masa China menceroboh ruang udara Sabah, pesawat kita dengan bangganya telah mengejar China dan China tidak menjawab kita punya serangan kerana mereka tahu mencari masalah. Selain itu, Malaysia juga telah menembak banyak pesawat Vietnam mereka telah mencuri ikan. Dari segi teknologi perang memanglah kita tak banyak seperti Indonesia, tapi kita mempunyai kualiti yang lebih moden berbanding negara-negara di ASEAN. Indonesia ni dia satu bangsa yang takut. Kalau nak ikutkan sejarah Timor Leste, sejarahnya telah dimulakan oleh Malaysia dan juga CIA. Kalau kita lihat askar Indonesia, beginilah mereka. Mereka selalu belagak. Dengan keadaan mereka yang ramai, mereka suka merendahkan musuh. Kalau kita lihat negara Indonesia bukannya kuat sangat. Kalau Malaysia nak serang, kita tak perlukan anggota yang banyak. Kita perlukan kelengkapan tentera udara yang kuat. Inilah kita tengok peralatan perang Indonesia. Semuanya uzur dan sudah tua. Sangat mudah untuk dikesan dan ditembak. Pada masa akan datang, sistem drone akan lebih memudahkan serangan tentera yang dalam kuantiti yang besar. Walaupun Indonesia mempunyai amfibia laut, tapi ianya tidak akan berkesan di laut Malaysia kerana mereka tidak mempunyai pengalaman perang seperti World War II. Indonesia adalah sebuah negara yang tipu-tipu. Mereka ini sebuah negara yang suka mencuri. Apa saja pun mereka curi dan akhirnya Malaysia menang lagi, Pak.